Fitnah agamawan yang menakutkan bukan Howard. Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee mempertahankan tindakannya memetik terjemahan ayat Al-Quran yang mengundang kontroversi hebat baru-baru ini. Katanya beliau hanya memetik terjemahan ayat suci itu tanpa membacakan lafaz asal dalam bahasa Arab atau mentafsirkannya. Malah katanya beliau telah belajar terlebih dahulu berkaitan perkara itu sebelum melontarkannya. Saya bertalaki dengan orang yang alim, telah bermuzakarah dengan beberapa orang yang alim, beberapa orang ustaz. Baru akhirnya saya berani untuk menjelaskan setelah diajarkan oleh pihak yang alim dan arif dalam perkara tersebut. Katanya, Lee disiasat polis kerana memetik terjemahan Al-Quran daripada ayat 59 surah An-Nisa berkaitan kewajipan supaya taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Dalam video itu, beliau mengkritik Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan pemimpin parti itu yang didakwa mengamalkan pendekatan Khawarij, iaitu kumpulan pelampau dalam sejarah Islam dengan mengkafirkan umat Islam yang lain. Beliau turut berkata tindakan memperkotak-katikkan kerajaan sedia ada bermaksud meniup roh Khawarij dalam kalangan rakyat Malaysia. Dalam sidang media semalam, Lee daripada DAP bagaimanapun mempersoalkan serangan terhadapnya. Sedangkan katanya ketika DAP bergabung dengan PAS sebelum ini, perkara itu tidak menjadi masalah. Malah katanya beliau dan rakan-rakannya dalam DAP digalakkan untuk belajar Al-Quran ketika itu. Tetapi tidak mengapalah, saya sudah memohon maaf, saya di sini untuk menyatakan terima kasih atas sokongan. Minta maaf bagi semua pihak yang pernah buat kesilapan yang sama dan mohon supaya jangan kita polemikkan ini, katanya. Sebenarnya, jika diamati ucapan saudara Howard Lee, anggota Parlimen Ipoh Timur itu adalah betul dan tidak melanggar apa-apa yang diajar Islam. Jadi, di mana isu hinaan terhadap Islam? Namun, apa diungkapkan Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, pemimpin tertinggi PAS dan Menteri Besar Negeri Kedah itu yang wajar ditegur oleh umat Islam. Ungkapan saudara Howard Lee di TikTok yang tular baru-baru ini dikatakan menimbulkan kegusaran di kalangan umat Islam kerana didakwa mengungkapkan terjemahan ayat suci Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul serta ulul amri di kalangan kamu." Anggota Parlimen Ipoh Timur itu cuma membaca terjemahan ayat suci Al-Quran dan bukannya membuat tafsiran sendiri atau mensyarahkan ayat suci Al-Quran tersebut. Malah beliau membaca terjemahan tersebut dalam bahasa Melayu. Umat Islam sepatutnya merasa gusar dengan amalan dan perkataan yang keluar daripada mulut orang Islam yang tidak selari dengan panduan ayat suci Al-Quran dan bukannya daripada orang bukan Islam seperti Howard. Masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dan umat Islam khususnya wajar lebih risau terhadap golongan yang menggelar diri mereka agamawan, ulama, para asatizah atau tuan guru, namun lebih mudah mentafsir ayat-ayat suci Al-Quran berdasarkan emosi politik dan memberikan keuntungan yang menyelebahi kehendak nafsu serakah mereka. Betapa banyak ucapan dan kenyataan golongan yang kononnya bergelar diri mereka agamawan sebenarnya jauh lebih bahaya berbanding apa yang dikongsi oleh Howard. Amanat Hadi Awang 1981, fitnah PAS terhadap Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, tabung haji, fitnah Pesuruhanjaya PAS Perak Razman Zakaria terhadap Perdana Menteri berkenaan LGBT, hukum masuk neraka kepada sesiapa yang mengundi BN dan Pakatan Harapan dalam PR15 dan Tan Sri Mahidin Mat Yassin yang mengeluarkan fatwa haram mengundi calon PH dalam PRK Pulai baru-baru ini adalah contoh yang jelas kenapa umat Islam sepatutnya bimbang tentang semua itu. Howard bukan orang bukan Islam yang pertama yang cuba membaca terjemahan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau mendapat hidayah dan itulah yang disuarakan oleh mereka yang ikhlas beriman dan bertakwa. Sebagai umat Islam, kita patut mengisafi dan menyedari bahawa Islam adalah agama yang universal dan indah sehingga keindahan tersebut mahu disebut-sebut, dijadikan panduan dan teladan oleh mereka yang bukan beragama Islam. Sebagai umat Islam, wajar menjadi kebanggaan kita dan bukan pula menjadikan Islam itu hak milik sesuatu bangsa sahaja atau milik sesebuah parti politik yang suka berkokok namun ekor bergelumbang tahi. Islam milik semua, ia indah dan penuh hikmah, bukan ikut nafsu serakah. Ingat,
rakyat sentiasa memerhati.